A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Yunar Channel untuk tajuk memahami keutamaan dalam tindakan bidang Al-Quran bahagian penilaian. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 50. Jadi seperti biasa saya akan membincangkan soalan dan cadangan jawapan untuk kesemua soalan yang ada di dalam tajuk ini. Soalan bermula daripada arahan untuk membacakan ayat daripada surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Kemudian nyatakan maksud potongan ayat, asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat, maksud fiqh aulawiyat. Yang kelima, nyatakan contoh fiqh aulawiyat. Yang keenam, dua kepentingan fiqh aulawiyat. 7, dua pengajaran ayat, dan diakhiri dengan soalan kebat berkaitan dengan keutamaan remaja pada masa kini yang lebih mengutamakan rakan-rakannya berbanding dengan ibu bapa. Jadi sama-sama tonton video ini sehingga ke hujungnya untuk sama-sama kita mengulang kaji soalan dan cadangan jawapan untuk tajuk memahami keutamaan dalam tindakan. Soalan dan arahan yang pertama, baca ayat 19 hingga 20 surah At-Taubah di hadapan guru secara bertajwid. Jadi sebelum ni pelajar dah baca ayat ni dalam sesi UTQH. Jadi untuk kita menjawab persoalan ini dan mengikuti arahan yang diberikan, kita sekali lagi baca ayat ini daripada surah Taubah ayat 19 hinggalah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah selesai untuk kita menjawab persoalan yang pertama. Soalan yang kedua, nyatakan maksud potongan ayat yang berikut. Yang pertama, ayat wa imaratal masjidil haram. Jadi maksud dia dan memakmurkan masjidil haram. Okey, ada perkataan masjidil haram di sini. Inilah, kita tulis saja masjidil haram dalam bahasa Melayu. Dan yang kedua, wajahada fi sabilillah. Serta berjihad, jahada, berjihad, fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, a'zamu darajatan indallah. A'zam, lebih besar dan tinggi, darajatan, darjatnya, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, wa ulaika humul faizun. Wa ulaika, dan mereka itulah humul faizun, orang yang berjaya. Okey, selesai untuk soalan berkaitan dengan maksud potongan ayat. Soalan yang ketiga berkaitan dengan sebab turun ayat. Jadi nyatakanlah sebab turun ayat daripada surah At-Taubah ayat 19 yang dibacakan tadi
Jadi pada sekalian, asbabun nuzul ni, sebab turun ayat ni, setakat ni tiadalah ditanya dalam soalan SPM Pendidikan Islam. Jadi kita menjawab untuk tujuan latihan daripada buku teks ini. Sama-samalah kita baca seimbang lalu sahaja. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan kota Mekah. Dan yang kedua, terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minuman pada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Terdapat juga golongan sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Kemudian percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Inilah sebab turun ayat 19 surah At-Taubah. Jadi soalan yang keempat, daripada ayat yang dibacakan tadi timbulnya satu perkara yang penting, iaitu memahami keutamaan dalam tindakan, dan timbulnya satu istilah iaitu fiqh aulawiyat. Jadi nyatakan maksud fiqh aulawiyat ini, iaitu mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Okey, ada perkara pertama yang kita nak buat, perkara yang kedua kita nak buat pada hari yang sama, perkara yang ketiga nak buat pada hari yang sama. Jadi mana yang patut kita dahulukan? Yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Tengok mana yang paling penting kita buat dahulu. Baik para sekalian, selesai soalan yang keempat. Seterusnya soalan yang kelima, nyatakan contoh fiqh aulawiyat dalam bidang berikut. Pertama, bidang ilmu dan pemikiran. Ilmu dan pemikiran mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu yang lain. Ini utamalah. Sekalian, ilmu menunaikan solat ini kita kena belajar jika kita tidak mengetahui dan kita kurang meyakini apa yang kita buat dalam solat tu. Jadi lebih penting berbanding dengan ilmu yang lain. Kemudian dari segi amalan, mengutamakan contoh program kebajikan masyarakat berbanding dengan amalan sunat untuk diri sendiri. Jadi perkara yang sama berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan kebajikan masyarakat, maka manfaat untuk masyarakat lebih utama daripada manfaat untuk diri kita sendiri. Tengok pada keadaan dan lihat pada keadaan untuk kita buat sesuatu. Kemudian yang ketiganya ialah berkaitan dengan tuntutan syarak yang telah ditetapkan dalam Islam, mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum kita bersedekah kerana ianya adalah tuntutan yang wajib sedangkan bersedekah adalah perkara yang sunat. Jadi, utamakan yang wajib dahulu. Itulah maksud dia fiqh aulawiyat ini. Okey, selesai soalan kelima. Seterusnya soalan yang keenam. Terangkan pelbagai isi dan huraian. 2. Kepentingan fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Okey, yang pertama terhadap individu dulu. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik isi agar semua perbuatan disusun dengan teratur. Okey, huraian. Tindakan manusia terkawal. 2. Kepentingan ataupun kepentingan yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berjaya. Jadi sekalian, bila soalan melibatkan masyarakat, kita tambahkan jawapan kita ni, kita tulis masyarakat. Okey, lebih selamat. Yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap, isi. Agar kehidupan aman, harmoni. Huraian. Selesai soalan yang ke-6. Seterusnya soalan yang ke-7. Terangkan perlu ada isi dan huraian.
pengajaran ayat kita tambah pendahuluan. Kita hendaklah sebagai pendahuluan sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan hari akhirat. Kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Huraian. Meningkatkan keimanan. Yang kedua, kita hendaklah pendahuluan sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta. Berazam berjihad. Supaya, kata hubung, kita dapat mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai huraian. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan ke-8, iaitu soalan kebat, perlu diisi huraian lengkap dan kesimpulan. Stimulus, terdapat sebilangan remaja mengutamakan rakan sebaya mereka berbanding dengan kedua ibu bapa. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan pendapat anda berdasarkan fiqhul awlawiyat. Berdasarkan keutamaan. Jadi kita pun bagilah pandangan kita berkaitan dengan isu ini. Ibu bapa perlu diutamakan dalam kehidupan kita. Penegasan daripada kita, mak ayah ni perlu diutamakan kerana mereka yang telah memelihara serta membesarkan kita. Huraian. Isi huraian. Kesannya, ibu bapa akan rasa dihormati sebagai seorang ayah dan ibu. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah sebagai kesimpulan sentiasa mentaati ibu dan bapa agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai untuk kita buat kesimpulan. Isi huraian lengkap dan kesimpulan tadi. Selesai soalan ke-8 dan soalan terakhir untuk tajuk memahami keutamaan dalam tindakan bahagian penilaian. Jadi setakat itu saja pelajar sekalian berkaitan dengan soalan dan cadangan jawapan bagi tajuk ini. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya dalam SPM. Terima kasih subscribe Yunar Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.